bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, terima kasih kami boleh kembali diperdengarkan firman-Mu. 上帝，我们来到你面前，我们感谢你，我们再次有机会聆听你的话语。 Terima kasih buat waktu ini kami boleh belajar kembali akan firman-Mu. Tuhan menolong kami. 谢谢你给我们的时间来学习你的话语。 Kami boleh belajar tentang reformasi gereja dan kami boleh mengaitkannya dengan kehidupan kami. 我们要学习这改革的精神，还有跟我们的生命的改变。 Tuhan tolong kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. 就帮助我们预备我们的心来学习上帝的话。 Demi nama Yesus kami berdoa. 我们如此的祷告，是奉靠得胜的民主耶稣基督。 Amin. 阿门。 Silakan duduk kembali, saudara. 会众请坐。 Salam kasih di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. 平安，主内弟兄姐妹们， Saudara, saya percaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 我相信我们已经预备了我们的心，要来学上帝的话。 Hari ini atau besok tepatnya 明天才是真日。 31 Oktober adalah memperingati gerakan reformasi gereja. 10月31号是纪念教会改革的。 Gereja Protestan diingatkan kembali akan gerakan ini yang dicetuskan oleh Martin Luther. 我们福音派就是要记得这个马丁路德他所发起的改革运动。 Tahun ini menginjak usia yang ke-505 dari gerakan ini. 那今年是我们进入了505年的历史。 Ada satu kalimat slogan yang terkenal dalam tradisi gereja reform, 这个改革教会有一句很著名的口号， yaitu dalam bahasa Latin Ecclesia Reformata Semper Reformanda. 是在拉丁文是 Ecclesia Reformata Semper Reformata Secundum Verbum。 Ya, tepatnya Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbunde. 就是这样的。 Baik saudara terkasih Tuhan, itu artinya gereja reformasi yang diperbaharui dan selalu memperbaharui dirinya kembali sesuai dengan firman Tuhan. 就是改革的教会，就是因上帝的话语不断的更新自己。 Kalimat ini dipopulerkan oleh seorang teolog reform yang bernama Jodocus van Lodenstein. 这句话是早已有这个一位名叫 Jodocus 来神学家来推广的。 Di dalam devosionalnya, dia ada seorang devosional, dia mengatakan reformasi yang terjadi zaman Luther, Calvin maupun Zwingli 在这个改革前程的这时候， itu harus terus-menerus terjadi dalam gereja. 他说重点的就是教会里面不断的更新。 Bahkan reformasi ini harus menembus masuk di dalam kehidupan dan praktek hidup daripada diri umat Allah. 教会的改革要参透到每一个教会其中的成员。 Jadi reformasi itu bukan hanya bicara tentang gereja, tetapi terjadi di dalam diri kita masing-masing. 所以教会的改革不是就仅仅在教会发生的，也是在我们每个人其中个人的一定要实现出来。 Dengan kata lain bahwa reformasi bukan hanya bicara tentang reformasi doktrinal saja, tetapi bagaimana reformasi dalam pribadi kita masing-masing. 所以改革的精神不是在神学理论而已，是在我们的实现我们的生活里有个好的灵性。 Sehingga dia katakan reformasi ini belum selesai. Reformasi ini harus berjalan terus-menerus. 所以他说这个改革尚未结束，这才进行当中。 Dan kemudian kalimat Ecclesia Reformata Semper Reformanda ini dipopulerkan lagi oleh seorang teolog yang bernama Cathbart. 还有一位卡尔巴这个神学家，他也是把这句话推广了。 Dia berkata reformasi itu adalah anugerah Tuhan yang bebas. Itu selalu membawa angin segar di dalam gereja. 他说教会的改革是能够使我们的教会是永远得着这个新鲜的气氛。 Bahwa ini yang terjadi di dalam reformasi gereja itu terus terjadi. 所以教会不断要继续的有改革的精神， Seperti angin segar di dalam gereja. 就像有
新鲜的气氛。 Dia berikan satu ungkapan yang indah, angin segar dalam gereja, membawa angin segar di dalam gereja. 他用这一句话的新鲜的气氛， Karena pada waktu itu di zamannya Karbar, pencapaian manusia itu selalu menjadi penekanan. 因为在嘎巴当时的时候，他们只是强调了人的这个成就， Seolah-olah manusia bisa segala-galanya tidak bersandar lagi pada anugerah Tuhan. 就是说人不再需要上帝的恩典，他们能够成就他们想所做的。 Khususnya Hitler yang memiliki kuasa sampai kemana-mana. 所以特别是希特勒，他是那个是强大的这个统治万国， Sehingga dia katakan, dia serukan kembali Semper Reformanda, 所以他的呼召就是 Semper Reformanda， diperbaharui terus dan direformasi. 不断的更新改革。 Kemudian di Indonesia, Pendeta Bigman Sirait almarhum, 还有我们印尼的一位牧师，他叫做 Bigman Sirait， dia katakan jikalau reformasi berhenti dalam gereja itu lonceng kematian bagi gereja. 他说，如果教会停止改革，那是教会的丧钟。 Reformasi gereja tidak boleh berhenti karena ini adalah pembaharuan yang tidak boleh berhenti dan harus dikerjakan. 因为教会不能停止改革，这是才教会要不断的更新自己。 Jikalau itu tidak dilakukan itu lonceng kematian bagi gereja, bayangkan. 如果教会没有这样子做，这就是教会的丧钟了。 Gereja harus terus-menerus diperbarui. 所以教会要不断的继续的更新自己， Bukannya supaya update dengan tren dunia katanya. 不是要跟上的世界的潮流， Tetapi seperti tuntutan Alkitab yang menghadirkan kebenaran yang seutuhnya di tengah tantangan zaman. 而是要按照着圣经的要求来遵行，面对这个世界的挑战。 Oleh sebab itu, baik saudara, kita perlu memikirkan 所以我们要来思想， bagaimana dengan reformasi gereja pada masa kini. 我们此时的改革是如何呢？ Masih diperlukankah? 我们还需要改革吗？ Atau semangatnya sudah mulai meredup? 还是我们改革的精神已经冷淡了？ Baik saudara, ketika gereja kehilangan peran dan fungsinya, 如果教会已经失去了它在这个世界的作用， sebagai garam dan terang dunia, 就是成为光和盐的功能和它的小事， ini memperlihatkan bahwa gereja sudah mulai redup terangnya dan kehilangan rasa garamnya. 那就是教会已经开始黑暗了，已经失去了它的原本的原味。 Ini membutuhkan kembali reformasi gereja dalam dirinya. 所以这个时候呢，教会在需要改革它自己， Ini membutuhkan perhatian serius bahwa gereja yang mereformasi dirinya. 所以我们需要的关注就是咱们教会有这个精神的改革。 Dari slogan Ecclesia Reformatas Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. 从这句话拉丁文的注号， Ada dua hal pemikiran reformasi yang perlu kita ingat. 有两个部分我们必须注意的。 Pertama yaitu Semper Reformandanya, 第一是 Semper Reformanda， yaitu terreformasi, gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. 就是教会不断的更新。 Yang kedua adalah Secundum Verbum Dei, 第二是 Secundum Verbum Dei， yaitu tentang sola scriptura, bahwa sesuai dengan kebenaran firman 就是 Tuhan. 要照着神的话语的真理来更新。 Mari kita baca 3 bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. 我们要看有3处圣经的话语。 Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kemudian Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu lagi di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik saudara, mari kita melihat bahwa gereja yang terus-menerus diperbaharui, 一个不断更新的教会， mengapa gereja sejati harus terus-menerus diperbaharui? 真正的教会，这是必须不断的更新。
Karena tidak ada gereja yang sempurna, Bapak Saudara. 因为没有一个是完美的教会， Tidak ada gereja yang tidak ada kelemahannya. 所有教会都有它的缺乏和它的弱点， Tidak ada gereja yang tidak ada kekurangannya. 没有一个教会是完美的， Tidak ada gereja yang tidak ada kesalahannya. 没有一个教会没有缺乏的。 Oleh sebab itu, gereja harus terus-menerus diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan. 所以必须按照上帝的话语来不断的更新。 Di tengah kenyataan gereja yang masih ada kelemahan, ada kekurangan, dan ketidaksempurnaan itu, 在面对这个世界上还有我们挑战和软弱的弱点， tidak dapat kita pungkiri bahwa di dalamnya itu ada orang-orang berdosa. 我们不能否认，因为教会里面我们都是罪人。 Oleh sebab itu, ketika memikirkan reformasi, bukan hanya berbicara tentang gereja saja. 所以这个改革精神不只是想到这个教会的团体， Gereja dalam komunitas besar bukan. 教会只是一大团体里 Tetapi 面， berbicara tentang personal pribadi yang ada di dalam gereja itu. 但是在其中也是有每一个教会的基督的肢体，就是每个成员， Yang mana yang masih dapat berdosa itu. 就是我们每个人还能够有犯罪， Yang masih bersalah, yang berkekurangan. 我们还有缺乏有弱点， Menuju kepada pembaruan dalam Kristus. 就是在基督里，我们在一次更新的过程。 Saudara, seringkali kita mendengar kutipan ini, gereja itu bukan showroom mempertunjukkan orang-orang suci. 我们经常听说，这教会不是圣徒表演的陈列所， Gereja ibaratnya bengkel bagi orang-orang berdosa yang ingin memperbaharui dan berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. 教会应该是像那个修理之场，就是我们每个人想要改变。 Saudara, kita adalah orang yang telah disucikan, dikuduskan, tapi satu sisi kita juga masih berdosa. 我们已经被主的宝血洁净了，但是我们仍然还是个罪人。 Oleh sebab itu mari kita saling memperhatikan satu sama yang lain. Kita bukan showroom yang hanya mempertunjukkan orang suci, tapi kita juga adalah bengkel bagi orang berdosa. 所以我们知道，我们教会不是一个圣徒的表演来这陈列社，乃是我们要彼此关心、彼此帮助。 Orang berdosa yang ingin berubah dan ingin berproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. 这是我们一个罪人，我们想更新，越来越像基督的样式。 Inilah gereja yang perlu direformasi. 这是要改革的教会， Bahwa di dalamnya ada orang-orang berdosa yang perlu terus memperbaharui dirinya. 因为教会里面是我们所有的罪人聚在一起，需要被改变的人。 Jadi reformasi bukan intinya tentang pembaruan gedung gereja, 所以教会的改革不是建堂的改革， sistem atau manajemen gereja, ataupun tata ibadahnya, ataupun berbagai hal-hal yang bersifat teknis lainnya. 或者崇拜这系列，这不是重点， Bukan hanya aspek yang terlihat saja, tetapi bagaimana pribadi-pribadi di dalamnya. 不是在可见的方面，而是我们每个人其中里面。 Paulus mengatakan dalam surat Kolose yang kita baca tadi, 所以保罗在哥罗西书里面告诉我 bahwa 们， pembaruan itu harus terus-menerus terjadi. 所以信徒要不断的更新， Terus berproses dan memiliki satu arah yang jelas bagi Paulus, 所以有一个正确的方向来更新， yaitu memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah. 就是有跟着真知识来认识我们的神。 Saudara perhatikan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Kolose, terus-menerus diperbaharui. 所以保罗强调在哥罗西书里面，就是说，这个信徒要不断的更新， Dan punya arah yang jelas pembaruan itu, yaitu semakin mengenal Allah 就是 dan 有 pengetahuannya. 正确的方向，就是越来越认识我们的主。 Ini sejalan dengan apa yang dikatakan di surat Roma, Pak Saudara. 这是跟罗马书里面所写的 Paulus 一模一样。 katakan engkau harus mempersamakan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. 保罗说，你要当作火祭，是圣洁的，神所喜悦 Itu 的， adalah ibadah yang sejati. 这才是真正的敬拜。 Kemudian kita perhatikan dia lanjutkan dengan hal yang sama dengan Kolose, yaitu pembaruan. Dan di sini Paulus bicara tentang akal budi. 所以保罗继续在哥罗西书说，他在灵性的改革， Bahwa pembaruan itu terjadi dalam akal budi seseorang untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu. 所以在理性也是要改革，所以我们知道什么是好的，什么是美的，来荣耀上帝。 Mari baik saudara, lihatlah hidup kita ini adalah satu proses pembaruan. 我们要看我们的生命是一个改革的过程， Proses yang terjadi dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya. 是我们属灵生命的不断更新的过程。 Bahwa kita masih berdampingan dengan dunia yang penuh dengan dosa dan godaan 我 ini. 们是活在这个世界充满诱惑和罪恶的世界， Dan tak jarang kita jatuh dalam godaan itu, bukan? 我们经常也会失败和跌倒。 Kita berdosa,
我们是犯着罪， Bahkan tiap minggu kita datang mengaku dosa depan Tuhan. 我们每个星期都来到教会认罪悔改， Itulah Paulus katakan itu membutuhkan pembaruan. 所以这是讲到的强，就是我们需要被更新， Paulus katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. 就是说不要效法这个世界。 Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kedua ayat ini berbicara tentang reformasi diri. 我们清楚要知道，这两处的经文是讲到一个我们的灵性的改革， Reformasi diri mesti terjadi di dalam kehidupan bergereja. 所以每个灵性的改革是需要在改革在教会的改革中里面， Dan itu berkaitan dengan saya dan saudara. 这是关联到你和我在里面。 Kita adalah orang yang sama yang harus terus berproses mereformasi diri kita sebagai jemaat Tuhan. 我们是人们，同样需要不断的更新的过程。 Saudara, pembaruan gereja tidak terlepas daripada pembaruan diri kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. 教会的更新和我们的更新是不能分开的。 Saudara, ingatlah ini. Ketika kita mengatakan reformasi gereja terjadi, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. 所以我们记得，改革的精神是从我们自己做起的。 Kita menelisik kembali sejarah di dalam Alkitab. 我们来回顾在圣经里面的历史， Kita temukan seruan pertobatan, seruan reformasi bagi bangsa Israel. 我们发现到这个呼召以色列人悔改， Itu tidak terlepas dari pertobatan daripada umat Israel sendiri. 就是以先知的信息里面，都是以色列从罪恶里面他们悔改。 Bagaimana nabi-nabi berseru kepada umat Israel, bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. 所以先知他们呼召以色列人民，他们要悔改归向主。 Jadi pertobatan Israel itu melibatkan pertobatan umat Israel. 所以以色列的悔改就是以色列人民他们生命的悔改。 Saudara, kegerakan gereja mula-mula juga memperlihatkan hal ini. 所以早期教会的运动也是关于这一点， Bermula dari seorang Petrus yang berubah, 就是从彼得他的悔改， yang menyaksikan kematian dan kebangkitan Kristus itu, 他亲身见证了基督的死和基督的复活， mereformasi dirinya. 所以他改革了他的生命。 Tetapi kita melihat reformasi yang dialami oleh Petrus membawa dampak yang besar bagi komunitas jemaat mula-mula. 所以彼得的生命的改革对这个起初的教会发生了极大的影响。 Bahwa Injil terus boleh berkembang sampai ke Eropa. 所以当早期的教会能够传福音到这欧洲， Bukan hanya Petrus, Paulus juga demikian, Bapak Saudara. 不但彼得，保罗也是同样。 Paulus mengalami transformasi dan reformasi 保罗也是经历了他的转变和改革， yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi gereja Tuhan. 所以他对这个早期的教会产生了极大的影响力。 Seorang penganiaya Kristus menjadi pemberita Kristus. 一切那个苦待这个信徒的，现在他跟随了主。 Ketika Paulus berubah, 当这个保罗他转变的时候， kita melihat Injil pun dikabarkan ke seluruh bumi. 我们看到福音都传遍了到地极， Sampai ke ujung-ujung bumi Injil diberitakan. 传遍到地极。 Saudara, kita melihat sebagai bagian dari gereja. 所以我们看到我们成为教会的肢体， Tentunya reformasi ini tidak dikerjakan atau tidak luput daripada anugerah Tuhan. 所以这个改革的精神不能够以这个上帝的恩典来分开， Tuhanlah yang bekerja mereformasi gerejanya dari sejarah ke sejarah. 因为是神自己来改革他的教会， Kita pasif, Tuhan yang aktif. 我们是被动的，主才是主动的。 Anugerah Tuhanlah yang memampukan kita untuk memperbarui diri kita. 所以主的恩典、天父的恩典，使我们能够在基督耶稣里的更新， Menuju pada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. 使我们在基督里能够达到完全。 Baik saudara, pasif di sini bukan berarti kita tidak melakukan apapun. 被动的意思说，我们不是什么都没有做， Pasif namun responsif. 被动，但是我们有一个回应， Itulah yang harus terjadi dalam reformasi dalam diri kita. 这是必须发生在我们的生命。 Kita sadar Tuhan yang mereformasi kita, tapi kita juga harus responsif untuk mereformasi diri. 我们觉悟到这个上帝的恩典，我们有机会能够改变，但是我们也是要回应上帝的呼召。 Oleh sebab itu, dalam reformasi ini kita ingat, mulailah dari diri kita terlebih dahulu. 所以这改革的精神是从我们自己有个更新的生命。 Sederhananya begitu. Apakah kita bersedia memperbaiki diri kita? 简单就是说，我们愿意改变自己吗？ Apakah perubahan hidup kita memberikan kontribusi bagi gereja?
透过我们改变我们的行为，我们对教会、对神的国度能够做出什么贡献呢？ Kadang kita berpikir, ini terlalu besar untuk saya kerjakan bagi gereja 有 Tuhan. 时候我们认为这个事就太大了，我们做不了。 Tidak demikian, saudara. 不是这样的。 Bukankah kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil dari diri kita untuk dipakai untuk melakukan hal yang besar bagi Tuhan? 我们从小事开始，就是我们从我们自己做起，上帝会使用我们做大事。 Semangat reformasi yang dicetuskan oleh Jodokus van Rodenstein. 所以约德所激发的改革精神， Dia mengatakan untuk kita terus mereformasi diri, maksudnya bukan hanya cuma tinggal dalam pengertian doktrinal kita. 他说这不断要改造自己，就是不是说我们在这个神学理论停止在那里， Tetapi semper reformanda, 而是在 semper reformanda， yaitu selalu direformasi. 就是不断的更新。 Ini harus menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari 就 kita. 是在我们的日常生活，我们变得真实的改变， Mencerminkan tentang apa yang kita ketahui, apa yang kita kenal, apa yang kita pelajari dalam Kristus 就 Yesus. 是我们反映我们所知道、我们所认识的。 Saudara, reformasi gereja dimulai daripada reformasi diri kita sendiri. 所以教会的改革是从我们自己开始。 Yang kedua, diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan. 第二就是照着神的话语来更新。 Baik saudara, ingat semangat reformasi Luther, 路德改革的精神， salah satunya adalah Alkitab itu dikembalikan sebagai otoritas kehidupan orang Kristen. 其中之一就把圣经归回基督徒生命的权威。 Jadi Martin Luther bukan membuat ajaran yang baru, tidak demikian. 所以马丁路德不是在教导新的教导， Tetapi dia mengembalikan 但是他把这个归回， firman Tuhan sebagai otoritas hidup yang sesungguhnya. 圣经归回成为信徒的生命的权威， Itulah sering dikatakan sola scriptura. 所以叫做唯独圣经而已。 Mengapa demikian, saudara? 为什么这样呢？ Karena di zaman Martin Luther, kebutaan terhadap Alkitab itu membuat orang Kristen itu disesatkan oleh pemimpin-pemimpin gereja pada masa itu. 因为当时的时代，信徒他们根本没有读过圣经。 Baik saudara, ingat bahwa dulu pernah ada gereja yang menjual surat pengampunan dosa. 我们知道，在历史中曾经写着说有一个赦罪书， Bagi orang-orang yang sudah meninggal waktu hidupnya tidak sempat bertobat, maka bisa membeli surat pengampunan dosa kemudian diselamatkan. 他们活在这个世界的时候还没有悔改，他死了之后可以买这个赦罪书， Dan kepemimpinan gereja begitu otoriter dan absolut. 所以专着这个领导。 Dan kita tahu terjemahan Alkitab itu hanya dalam bahasa Latin, 我们知道这个圣经只有翻译在拉丁文， di mana hanya orang yang berpendidikan, orang tertentu saja yang bisa membaca Alkitab. 只有某些人或是受过教育的人才能够阅读圣经。 Akibatnya orang Kristen pada masa itu buta terhadap Alkitab sehingga mudah disesatkan. 所以当时的时代呢，很多的信徒他们根本不能够阅读圣经。 Karena itu Martin Luther katakan kembali pada Alkitab sebagai otoritas kehidupan. 所以马丁路德他强调说，回到圣经里。 Saudara, kalau kita melihat Alkitab, reformasi semacam ini tidak hanya terjadi pada zaman Martin Luther. 所以我们这个看到这个改革的精神，不单单在马丁路德的时代。 Kita melihat dalam Alkitab ada seorang raja yang bernama Yosia. 我们在圣经里面也是告诉我们，这耶西亚这个王， Yaitu dalam 2 Raja-Raja pasal 22. 这列王记下第22章， Firman Tuhan mengatakan Raja Yosia adalah raja yang benar. 耶西亚王是被称为是正直的王， Dia adalah salah satu dari 2 orang raja yang benar seperti Daud. 他是其中被称为正直的王，就像大卫王一样， Yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 他是不偏左右的王。 Sekalipun bagi saudara tahu, Yosia pada waktu itu berumur 8 tahun. 我们知道在历史写着说，他当做王位的时候只有8岁， Dibandingkan raja-raja Yehuda yang lainnya, dia lebih muda. 比上其他的以色列王，他是最年轻的。 Tetapi dia berani melakukan reformasi. 但是他有这个胆量来做改革的精神。 Ketika Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat, 当这个祭司基勒家他发现到这个律法书的时候， kitab Taurat itu dibacakan, 当我们念出这个律法书的内容， dikatakan dalam kitab Yosia berduka cita akan dosanya dan atas dosa bangsanya, yaitu bangsa Yehuda. 所以耶西亚他立刻悲痛悔改。 Maka Yosia melakukan reformasi pada zamannya. 所以在他的时代，他做了一个改革的运动。 Yosia menghancurkan patung-patung berhala.
他摧毁了所有的偶像的丘坛， mesbah-mesbah korban dihancurkannya, 所以祭拜偶像的丘坛被他摧毁了。 dihapuskannya para pemanggil arwah, pemanggil roh, peramal, dewa kejijikan 还有 dihancurkannya. 那些巫师了、算命的，还有那个邪恶的神像被他摧毁了。 Saudara lihat betapa zaman itu, zaman yang bobrok di hadapan Tuhan. 所以我们看到当时的时代是这么黑暗的时代， Tapi ketika firman Tuhan didapati oleh Yosia, 但是耶西亚王他听到了这个律法书的内 ada 容的时候， satu respon yang menarik yang dicatatkan dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 24. 所以他有正确的回应，在23至24节里面， Dikatakan demikian, dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab. 他要遵行律法书上所写的。 Saudara, kita lihat ketika Yosia mendapati firman Tuhan, dia mau menepati perkataan Taurat itu. 所以他发现到这个律法书的时候，他要遵行律法书里面所写的。 Apa ini karena Taurat membuatnya mereformasi bangsa Yehuda yang dipimpinnya, 所以他改革了他所领导的国家， di mana hidup mereka bertolak belakang dengan firman Tuhan. 因为他们背道了上帝的话语。 Dan kita ingat Tuhan Yesus pun melakukan hal demikian. 主耶稣在他的时代也是同样做的同 Ketika 样的 ahli 事。 Taurat dan orang Farisi begitu fasih dengan Taurat, 律法是我们知道他们非常的熟悉律法， ibadahnya itu hanya hal lahiriah. 但是他们的崇拜只是外表而已， Mereka hanya bisa mengajarkan tetapi tidak bisa melakukan. 他们只能教导，但不能行出来。 Matius 23 mencatatkan 马太福音第23章告诉我 ada 们， 8 kali perkataan celaka yang Tuhan Yesus lontarkan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. 主耶稣曾经说过的八句话的关于这个灾祸。 Saudara, jemaat mula-mula juga demikian. 所以的起初的教会也是同 Kita 样， melihat bagaimana firman Tuhan itu bertumbuh. 所以我们看到他们在上帝的话语里面成长。 Jemaat mula-mula tidak hanya bertumbuh dalam kasih, dalam iman, dalam penganiayaan, bukan hanya itu saja. 起初的教会不是只有在爱心里面和信心里面成长， Tetapi mereka bertumbuh dalam firman. 所以他们回到圣经里面的教导。 Alkitab mengatakan mereka belajar dari pengajaran rasul-rasul yang mereka terima dari Tuhan Yesus. 他们学习使徒的教导， Mereka membaca kitab-kitab perjanjian lama dan mempertumbuhkan kerohanian mereka. 他们在念这个旧约的圣经里面，再次能够坚固他们的信心。 Dan jemaat Tuhan berkembang. 所以当时的信徒的 Dan 迅速的 Paulus 发展。 ingatkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 所以保罗在提醒 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 提摩太后书 Ini 第 ayat 3 yang 章 penting 16 bagi 节， kita, saudara. 这个是非常重要的。 Bahwa Alkitab itu adalah otoritas hidup orang percaya. 所以上帝的话语是有权威的， Alkitab adalah firman Tuhan yang harus menjadi otoritas hidup orang percaya. 神的话语的权柄能够带领我们每个人归正。 Saudara, apakah yang menjadi otoritas hidup kita? 那我们的生命的权威是在哪里呢？ Apakah firman Tuhan? 是不是在上帝的话语？ Paulus mengatakan Alkitab itu mengajar kita. 保罗说，圣经教导我们， Artinya kebenaran itu ada dalam Alkitab itu mengajar bagaimana kita hidup. 是圣经里面是真理，是教导我们如何的活得在正确在上帝面前， Dia harus menjadi dasar dalam hidup kita untuk kita melakukan apapun itu. 所以我们成为我们的生命发展的基础。 Saudara perhatikan, kadang-kadang kita melakukan apapun bukan berdasarkan firman Tuhan. 有时候我们做的事情不是按照上帝的话， Kita hanya berpikir hal rohani yang harus belajar dari firman Tuhan. 我们只知道学习属灵的要学上帝的话。 Saudara bisa bayangkan jikalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, bagaimana sebuah bangunan bisa kokoh dalam hidup kita. 但是如果我们知道，如果我们没有打好基础，我们才能够怎么建造我们的灵性呢？ Saudara, jikalau firman Tuhan itu ibaratkan dasar dalam hidup kita, fondasi hidup kita, maka bangunan itu adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. 所以上帝的话语是我们基础的根基，使我们能够建造我们的灵性。 Firman Tuhan kata Paulus itu mengoreksi kita. 所以上帝的话语能够改造我们。 Betapa banyak kita menyerahkan diri kita dikoreksi firman. 我们是否把我们的生命让上帝的话语来改变我们呢？ Firman Tuhan mengatakan dia merubah hidup kita, memperbaiki kelakuan hidup kita. 上帝的话语告诉我们，它能够使我们归正， Betapa 教导 banyak 我们。 kita sulit untuk berubah. 我们觉得我们个人很难改变， Kita tidak mau diperbaiki kelakuan hidup kita dengan firman Tuhan. 我们不愿意
听从上帝的话语而改变。 Firman Tuhan katakan mendidik orang dalam kebenaran, artinya kita dituntun menuju kepada kebenaran. 是教导我们归正。 Betapa banyak kita dituntun oleh filosofi dunia ini daripada kebenaran firman Tuhan. 我们经常是按照这个世界世俗的观念而行， Inilah maksudnya otoritas di dalam hidup kita. 这就是说上帝话语的权威。 Kadang kita membaca firman belum tentu menjadi otoritas dalam hidup kita. 我们经常有读圣经，但是我们不把上帝的话语成为我们生命的指南。 Ketika kita bicara tentang reformasi gereja itu kembali kepada firman mengingatkan kepada kita bagaimana otoritas firman itu ada dalam hidup kita. 所以改革的精神就是我们回到上帝的话语，成为我们的生命的基础。 Yesus sendiri memperlihatkan itu dalam hidup kita, bukan? 主耶稣在彰显他的生命给我们看。 Ketika Yesus dicobai, apakah Yesus melawannya dengan kekuatan yang luar biasa untuk menegur iblis? 当主耶稣在沙漠面对这个魔鬼的试探的时候，他是不是用自己的能力来抵抗魔鬼呢？ Tidak, Bapak Saudara. 不是的， Yesus pakai firman. 他是靠着上帝的话。 Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja tetapi dari firman Tuhan. 他说人不是靠着这个饼，乃是靠着神的话语。 Kita lihat Yesus memperbandingkan hal yang mendasar itu dalam hidup kita. 所以主耶稣把他的生命成为我们的生命来比较。 Makan minum itu hal yang mendasar, bukan kebutuhan pokok kita. 吃喝是我们最基本的需要， Tapi Yesus katakan tidak hanya itu tetapi juga harus firman. 但是主耶稣说，不是只是靠你的吃喝的东西。 Ini memperlihatkan bahwa firman itu harus benar-benar menjadi dasar hidup kita. 所以主耶稣要强调是上帝的话语成为我们真正的生命的基础的根基， Bukan karena pengalaman kita, bukan karena filosofi hidup kita, 不是靠你的观念或是你所知道的， ataupun kebijaksanaan kita. 或是你的智慧， Tapi firman itu harus sungguh menjadi dasar hidup kita. 要上帝的话语成为你生命的基础。 Dan kita lihat Tuhan Yesus pun ngutip firman, bukan? 所以主耶稣也用上帝的话语， Waktu dia mengajar dia kutip Nabi Yesaya, dia kutip kitab Mazmur. 他使用上帝的话语在旧约里面、以赛亚书所有的话语里面 Artinya 来 Yesus 教导。 Artinya Yesus benar-benar menjadikan firman itu dasar hidupnya. 所以主耶稣当的这个话语成为他生命活出来， Padahal dia sendiri adalah firman hidup. 因为他是道成肉身。 Yohanes katakan ialah firman yang menjadi manusia. 约翰说他是道成肉身的主。 Saudara, berapa minggu yang lalu kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 119. 一个星期前，我们已经一起念了诗篇119篇。 Adakah kita menganalisa sedikit? 我们是不是有在考察， Mengapa bagian firman Tuhan yang paling panjang itu bicara firman Tuhan? 为什么只有这一篇是最长的一篇呢？ Ayat terpanjang dalam kitab itu adalah Mazmur 119. 最长在圣经里面的就是诗篇的119篇， Itu bicara tentang firman Tuhan, Taurat Tuhan. 这讲到上帝的律法。 Artinya ini benar-benar harus menjadi dasar hidup kita. Ini yang diajarkan firman Tuhan. 重点就是这个律法或者上帝的话语成我们生命的基础。 Sadarkah Bapak Saudara kenapa tiap minggu di gereja terus ada khotbah, ada pemberitaan firman? 我们每一个星期在崇拜中一定要有传福音， Bukankah boleh diganti dengan yang lain? 不是可以用别的来代替吗？ Kesaksian hidup, 或是用见证呢？ apalagi kesaksian artis-artis, bolehkah diganti 或 itu? 是明星的见证呢？ Pertunjukan drama singkat atau lain sebagainya. 或是表演呢？其他的？ Tidak demikian, Saudara. 不是这样的， Karena firman ini harus terus-menerus diberitakan. 因为这个传扬福音是不能停止的。 Saudara, inilah yang kita lihat bahwa semper reformanda secundum verbunde 这个 semper reformanda secum verbunde itu bicara bahwa kebenaran firman adalah dasar untuk gereja terus-menerus mereformasi dirinya di tengah tantangan zaman. 是教会改革不断改革的基础，就是上帝的话语。 Saudara terkasih Tuhan, mari kita lihat bahwa gereja dipanggil untuk mereformasi diri agar menghasilkan transformasi kehidupan. 所以教会被呼召来改革，是要带来生命的转变。 Saudara, mari kita alami yang dinamakan Luther Effect. 我们看到这个路德他所发起这个改革的精神， Ya, pasca reformasi Martin Luther harus kita alami yang disebut dengan Luther Effect. 所以路德改革的之后，它有一个果效，对我们每个人， Bagaimana kita kembali pada kebenaran firman Tuhan. 就是有个回归到上帝的话语的精神。 Saudara, tak jarang di zaman ini pun kita hampir sama dengan zamannya Martin Luther, 这现代好像路德的现代一样， zamannya Karl Barth.
就是嘎巴的时代一样， yang menekankan pencapaian manusia, bahwa engkau paling hebat, manusia paling bisa dalam segalanya. 这强调人的成就。 Baik saudara, bukankah zaman ini hampir sama? 现代的时代跟以前的差不多一样， Bahwa banyak orang Kristen hanya ingin khotbah yang enak-enak didengar, 我们经常只想要听到舒服的讲道， tidak mau belajar firman Tuhan dalam dirinya sendiri. 不想再继续的学习上帝的话语， Dengan kata lain, hanya percaya kata pendeta saja. 只相信牧师所说的。 Saudara, pendeta bisa salah kalau dia tidak bertanggung jawab untuk memberitakan firman dengan baik. 牧师也会有错的，因 Dia 为 bisa salah ketika salah menafsir, bisa. 如果他在反映的错的时候， Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah banyak orang Kristen yang suka khotbah yang hanya didengar, yang enak-enak saja? 所以很多信徒都喜欢呢舒服的讲道， Bagaimana lepas dari hutang? 才能够从这个债脱离债呢， Bagaimana hidup dan berkat terkadang dibungkus dengan hal rohani, tetapi di dalamnya motivasi. 能够在有恩典里，其实他的这个人的动机在里面， Bagaimana bisa sukses ini, sukses itu, 怎么能够成功？ tapi tidak sungguh-sungguh berbicara firman. 但是不真正的谈到查考圣经， Sadar tidak sadar, banyak orang Kristen disesatkan. 所以我们每个人已经迷路了。 Khotbah hanya bicara hal-hal yang seharian, tidak bicara dengan jelas akan firman Tuhan. 因为讲道只是讲到很浅的、很普遍的， Soal etika hidup, soal moralitas, berbuat baik dan sebagainya. 只是讲到我们的人格而已。 Baik saudara, membangun gereja Tuhan yang sehat dan benar, 所以我们建造一个健康的教会， itu membutuhkan kesetiaan dan kerja keras dari semua jemaat Tuhan 需要我们忠诚和殷勤来学习上帝的话， untuk belajar firman Tuhan. 来学习上帝的话。 Baik saudara, saya ulangi sekali lagi kalimat ini. 我再次说， Membangun gereja Tuhan yang sehat dan benar, 要建立一个健康有真理的教会， itu membutuhkan kesetiaan dan kerja keras dari semua jemaat Tuhan 需要我们每一个人忠诚和殷勤来学习上 yang 帝的话， belajar firman Tuhan. 是来学习上帝的话。 Saya pikir ini penting menjadi koreksi kita, semangat reformasi 这 kita. 是我们改革最重要的精神。 Seorang hamba Tuhan yang bernama Mark Dever, Mark Defender 他这 dia 样子 menulis 说， sebuah buku tentang 9 tanda gereja yang sehat. 他写了一本书，就是有9个健康教会的标志。 Mark Dever menempatkan tanda pertama gereja yang sehat adalah khotbah. 他提出是第一点就是讲道， Bahwa khotbah itu berisikan pengajaran firman Tuhan dari teks firman Tuhan. 讲道是要包含的圣经里面的教 Dia 导。 mengatakan di dalam bukunya itu, gereja saat ini banyak hanya mementingkan aktivitas gereja. 教会现在只注重一些的活动， Penyambutan apakah baik, MC, liturgis, WL apakah baik, musik apakah baik dan sebagainya. 是不是那个招待员欢迎他们呢？ Tetapi dia katakan sangat jarang yang menanyakan apakah firman Tuhan minggu ini baik atau tidak. 但是很少人提出这个今天上帝的话语是正确的，照神的话语而 Bahwa 教 gereja 导， harus kembali kepada itu. 所以我们要回归到上帝 Bukan 的话语， hanya berkhotbah dengan baik, 不是好的讲道而 tetapi 已， juga harus menjadi pendengar khotbah yang baik. 所以我们这个成为好的听者。 Dia katakan demikian, saudara. 他是这样说， Karena selama ini sudah terbelenggu dengan banyak aktivitas gereja, program sudah baik, meriah nggak acara minggu ini, meriah nggak acara ini, tetapi bagaimana dengan firman Tuhannya? 我们教会有时候太多的活动了，我们不再注重了上帝的话语， Inilah semangat reformasi gereja. 所以是改革精神回到上帝的话 Bahwa 语， firman Tuhan harus disampaikan dengan baik dan benar. 所以我们正确的把圣经的教导来教 Bukan 导， hanya aktivitas-aktivitas gereja yang dipersiapkan dengan baik dan benar. 不是只是在教会的活动而已。 Banyak orang di zaman sekarang ini atau kekristenan kini adalah kekristenan yang spiritualnya junk food. 现在许多基督徒的经历的所谓的就是快餐道理。 Istilah ini disampaikan oleh seorang yang bernama Steve Lawson. Big Nelson 他是这样子说的。 Spiritual orang Kristen sekarang itu makanan siap saji. 现在基督徒的他们的灵性好像在吃快餐道理。 Ya, ilmu kedokteran mengatakan yang food itu tidak baik untuk kesehatan. 这个快餐的当然是不好的， Tapi seringkali inilah yang menjadi keinginan orang masa kini. 因为它是营养不良的，所以 Spiritual yang demikian, yang maunya instan, yang maunya cepat, 什么只要快而已，快速的而已。 dibandingkan dengan Ciapo ya.
跟测补不一样。 Saudara, ya, anak-anak lebih suka KFC, hamburger daripada disuruh ciapo. 我们知道孩子他们最喜欢这个快餐， Makanan herbal yang digodok berjam-jam itu. 但是如 saudara. 果测补，他们一定不想测的。 Demikian juga dengan kekristenan kita hari ini. 我们今天成为基督徒 Hanya 也 mau 是 yang 同样， praktis, yang senang-senang saja, yang instan-instan saja. 我们只想就快速的， Dan Walter Kaiser mengatakan mengakibatkan orang Kristen itu malnutrisi. 所以引起了我们信徒成为营养不良的教导， Menjadi kurang gizi. 所以我们成为营养不良的教导。 Ini yang dialami kekristenan saat ini. 这是我们所经历着现代的基督 Dan 徒， pada akhirnya mengalami kebuta hurufan Alkitab. 所以基督徒面临着不认识圣经了。 Ini hal yang serius perlu diketahui dan perlu kita sadari. 这是我们要非常认真去了解。 Bahwa kebuta hurufan terhadap Alkitab semakin meningkat dalam kehidupan jemaat. 我们对圣经的不认识越来越多了， Minim pengetahuan, 对圣经的知识越来越少 minim， pengenalan akan Yesus. 对主耶稣的认识越来越少。 Perkataan iblis yang dalam Alkitab pun diamini. 所以魔鬼的试探，我们也是听了。 Kan ada ya dulu ya dalam tayangan YouTube atau WA yang pernah kita dapat. Seorang mensurvei, dia memakai ayat iblis, perkataan iblis pada pencobaan Tuhan Yesus, kemudian diamini oleh banyak orang Kristen. 所以在视频里面也告诉我们，魔鬼当试探人的时候，他们也是同样说阿门。 Jikalau engkau menyembah aku akan memberikan seluruh isi dunia ini, kan? Kalimat iblisnya begitu kepada Tuhan Yesus. 魔鬼说你拜我，我把这个世界给你。 Bahkan celakanya ada pendeta pun mengamini perkataan itu. 更糟糕的，有的牧师也是说阿门， Itu artinya bahwa tidak tahu benar tentang apa yang ada dalam Alkitab, tidak pernah baca dan 证 tidak 明 pernah 他 mau 们 tahu. 不真正的了解圣经的内涵。 Sebab itu semangat reformasi membawa kita kembali 所以这个改革的精神，就是我们回顾到这个 untuk 圣经里面， untuk hidup dalam firman. 就是活在上帝的话语。 Sungguh-sungguhlah untuk membaca, merenungkan firman. 我们要真心真诚殷勤的读上帝的 Tidak 话， hanya mendengar tapi perlu mempelajari firman. 不只是听，但是要学。 Di tengah zaman yang begitu praktis saat ini, 在面对现代的挑战， Alkitab mungkin tidak perlu lagi dalam bentuk buku yang tebal seperti ini. 圣经不是一个很厚的本书里面， Tapi di handphone kita bisa download Alkitab. Kita bisa baca di kapan 我 saja. 们在我们的手机也是可以。 Saudara, berbagai fasilitas handphone, aplikasi memberikan kita kemudahan untuk hidup dalam firman. 所以现在很简单，我们可以在哪里都可以阅读圣经的， Mari kita pakai itu 我们可以使用， sebagai sarana kita untuk bertumbuh dalam firman. 所以我们能够成为我们成长的 Kalau 工具 kita。mau baca renungan tinggal kita buka WA, dikirim oleh hamba Tuhan, oleh pengurus komisi, oleh majelis. 如果我们在想阅读今天所思想的灵粮，也我们可以从我们 Kita 的手 ingin 机里面 membaca 可以检 artikel 查。 tertentu, kita tinggal buka di handphone kita di Google 我们 dan 想读圣 sebagainya. 经，我们是打开我们的手机， Begitu mudah, saudara. 很简单，很容 Bahkan 易。 kalau kita lebih dalam mau baca tafsiran itu sudah ada aplikasinya, ada kamus Alkitab dan sebagainya. 如果我们更深的，我们更加可以读到，就是它的解经的方法。 Intinya jangan kita kembali seperti zaman Martin Luther. 重点是我们不要再回到以前那个时代， Kita buta terhadap Alkitab. 对圣经不认识。 Padahal Alkitab itu ada di depan mata kita. 实际上，圣经是摆在我们的面 Mengakibatkan 前， apa? Kita tidak punya dasar hidup yang kokoh. 导致我们的生命没有好的基础， Kita mudah disesatkan. 我们很容易被迷 Kita 糊了，被误 mudah 导了， dibimbangkan. 我们很容易被 Tiba-tiba 怀疑 muncul 了。 ajaran ini, ajaran itu membuat kita sudah resah. 我们被这个新的道理教导，我们变成迷糊了， Karena kita tidak sungguh-sungguh belajar firman. 因为我们不认真学习上帝的话。 Jangan menjadi orang Kristen yang spiritualnya junk food. 我们不要成为这个信徒吃快餐的教导， Jangan menjadi malnutrisi dalam kehidupan kita. 不要成为这个营养不良的信 Sehingga kita 徒。 buta huruf terhadap Alkitab. 我们对圣经的知识， Dan pada akhirnya kita ingat apa yang dikatakan Martin Luther. Satu perkataan di reformasinya. 在这个马丁路德他所讲的很重要的一句 Martin 话。 Luther berkata, saya hanya mengajarkan, menyampaikan, menuliskan firman. Selain itu, saya tidak melakukan apa-apa. Firman melakukan segalanya. Firman melakukan segalanya. 马丁路德说：“我只有传达、写下上帝的话语，除此之外，我什么都没有做。只有上帝的话语，他自己在做他的权威。 Saudara, firman yang melakukan segalanya. 所以全部都是靠着上帝的话。
Martin Luther akan berkata, jangan bergantung pada saya, bergantung dengan apa yang saya tuliskan, apa yang saya tafsirkan, apa yang sampaikan, tetapi firmanlah yang berbicara dalam hidup kita. 所以马丁路德强调的不是要靠他所解经的，他是要靠我们自己去读这个圣经。 Demikian juga dengan hidup kita. 我们的生命也是如此， Mari kita penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. 让我们的生命被上帝的话语充满， Membaca, merenungkannya, 阅读思考， mempelajarinya dan melakukannya. 而实现在我们的生命里面。 Inilah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. 这是 Ecclesia Reformata Secundum Verbum Secundum Verbum Dei. Gereja yang diperbaharui selalu memperbaharui dirinya sesuai dengan firman Tuhan. 更新这教会，这总是照着神的话语不断的更新自己。 Kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur diingatkan kembali. 我们向你感恩，因为再次被提醒， Selama ini kami telah lalu menganggap remeh firman-Mu. 我们已经忘记了你的话语， Kami tidak memperlakukan firman-Mu adalah otoritas tertinggi dalam hidup kami. 我们不把上帝的话语成为我们的生命的权威。 Biarlah pada hari reformasi ini 在这个纪念改革日， kami diingatkan 再次提醒我们， firman Tuhanlah yang boleh memperbarui hidup kami. 就上帝的话语能够更新我们， Selama hidup ini, selama kehidupan kami selama ini, 在我们的生活里面， mungkin datar-datar saja. 有时候则平平淡淡的。 Kami merasa orang Kristen yang biasa-biasa 我 saja. 们成为一个普通的基督徒， Begitu-begitu terus kehidupan yang kami 不是 jalani. 平平淡淡的基督徒。 Mungkin kami belum diperbaharui oleh firman-Mu. 我们还没有被主的 Biarlah 话语被更 reformasi 新， gereja 在这改革的精神 mengingatkan kami 再次感动我们。 bahwa reformasi itu bermula dari diri kami. 所以改革是从我们自己开始。 Firman-Mu berbicara pada kami ya Tuhan. 求主的话语向我们的心说 Demi 话。 nama Yesus. 我们如此的祷告， Kami 奉靠 berdoa 得胜的名主耶稣，阿门。 Amin.